Abah betul ke nak belikan iPhone 14 Pro Max untuk kita orang? Kira jadilah ni. Sah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau pada mana Apa sakit perut ni? Apa tu? Lah, Abah tiba-tiba sakit perut. Ni bang, tadi abang ada bagi duit derma. Banyak bang. Selamat dengan aku. Nasib baik aku RM20 kita tadi. Ini RM1. Mana duit kau banyak-banyak tadi? Jangan. Alhamdulillah. Sungguh mulia hati abang. Banyak ni bang. Jika kita tak berkira dan sedekah, Allah pasti ganti dengan rezeki yang berlipat kali ganda. Insya-Allah. Amin. Ayuh, sucikan jiwa dan harta dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Komplek Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang. Itu dia dah macam drama Hindustan dia punya shot tadi kan. Masya Allah, ini yang kita nak bicarakan berkaitan dengan Rabiul Awal, bulan yang penuh kemuliaan, bersama dengan Ustaz Zul Ramli, Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra yang berada di talian Skype sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanan. Okey, Alhamdulillah. Jadi Ustaz, bersempena menyambut bulan kelahiran Nabi ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan serba sedikit tentang kemuliaan bulan ini. Baik, terima kasih Hanan dan semua penonton yang bersama menyaksikan apa yang kita bincangkan ini. Walaupun kita berada di penghujung daripada bulan Rabiul Awal, tetapi saya yakin para pencinta Rasulullah, para pencinta agama dan kebenaran akan sentiasa mengingat bahawa Rabiul Awal adalah bulan yang kita menjadikan dia sebagai satu tarikh, satu masa untuk lebih kita ini dekat dan ingat kepada Rasulullah. Ya, masakan tidak bahawa lahirnya Nabi itu menurut muarrikh adalah pada 12 Rabiul Awal, maknanya pada bulan Rabiul Awal. Nabi menyebutkan tentang ini, tentang hari Isnin kelahiran Nabi. Sehingga Nabi ditanya tentang berpuasa, Nabi sebutkan tentang hari Isnin. Dan Nabi sebutkan tentang betapa Allah menurunkan wahyu yang merubah manusia daripada berada di alam jahiliyah yang sangat gelap kepada nur cahaya ilahi. Nabi sebutkan ianya berlaku pada hari Isnin. Dan ini kita ketahui bahawa menunjukkan bahawa bulan Rabiul Awal ini yang kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah dan menjejak kaki Nabi, dan ramai di kalangan kita yang umrah dan kemudian beriktikaf di Masjid Nabawi. Nabi turun daripada unta Nabi juga pada bulan Rabiul Awal. Walaupun kita dapati juga di antara kesedihan bagi orang yang cinta, kewafatan Nabi juga berlaku pada bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita nak simpulkan bahawa pada bulan Rabiul Awal ini, bagi para pencinta, orang tak cinta dia tak ada erti dan tak ada makna apa pun. Tapi para pencinta tentulah nak menjadikan, ya Allah,
Jadikanlah sempena dengan kedatangan bulan ini, merangsang kami untuk cinta pada Nabi, merangsang kami untuk cinta kepada Al-Quran, merangsang kami untuk mengikut ajaran Al-Quran dan daripada Nabi, agar kami dapat mengikut akhlak-akhlak Nabi. Kerana kita tahu ketika ditanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang kesimpulan kepada akhlak Nabi, maka Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi insya-Allah semoga dengannya ya Hanan, kita dapat merasai tertarik hati kita untuk mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita semua insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, untuk merangsang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kan, apa tanda-tanda mahabbah ataupun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Baik, apabila kita cinta, maka kita akan, bila kita mencintai Nabi sesuai dengan hadis yang kita biasa dengar, tidak sempurna iman seorang kamu hatta akuna ahabba ilaih. Nabi sendiri menyebutkan sehingga aku ini menjadi orang yang paling dia sayang. Hatta lebih dia sayang kepada mak dan ayah dia, anak-anaknya atau mana-mana manusia yang lain. Jadi mahabbah itu mesti ada tanda-tandanya. Tanda yang besar adalah rindu nak berjumpa dengan Nabi. Dalam hati orang yang cinta kasih kepada Nabi, sentiasa seolah-olah datang pertanyaan, bilakah aku mampu berjumpa dengan Nabi? Nabi sebut dalam hadis bahawa kita tahu kita akan berjumpa pasti dengan Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Dan Nabi menyebutkan bahawa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa' dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, memberitahu kepada kita bahawa akulah, kata Nabi, pertama akan dibangkitkan oleh Allah daripada rekahan bumi di padang mahsyar, dan akulah yang pertama Allah beri izin untuk memberikan syafaat dan diberi izin untuk syafaatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling pasti bukan sekadar kita rindu, tetapi kita nak contoh akhlak Nabi. Kita nak ikut daripada kelakuan Nabi, itu yang paling penting. Itu dia. Kita nak ikut akhlak Nabi kan. Jadi Ustaz, ialah akhlak Nabi pun ialah dalam membina masjid. Jadi Ustaz, mungkin boleh ceritakan juga berkaitan dengan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ni apa, bila nak siapkan, berapa dana yang diperlukan Ustaz? Baik, Masya Allah. Terima kasih Hanan terus mungkin bertanya pada soalan yang mungkin para dermawan yang mendengar yang kata nak ikut Nabi. Sampai saja Nabi ke Quba, Nabi terus tanpa mempedulikan penat, susah, payah bina masjid. Kemudian sampai ke Madinah, bina Masjid Nabawi. Kita nak bawa roh ini kepada rakan-rakan yang menonton untuk melihat sebuah daripada apa yang Nabi suka nak kita bangunkan, Masjid Bukit Rahman Putra yang tertera di sana. Saya yakin semua yang saya kasih sekalian bahawa pembinaan yang, kalau saya bercakap dengan yang ahli jawatan kuasa yang nak membangunkan ini, setelah mendapat kelulusan yang pasti daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, mereka berusaha bersungguh-sungguh mengerah segala keperluan. Tapi apakan daya, jumlah yang kita nak dalam sekitar 16 juta itu perlu kepada dukungan yang seramai mungkin daripada seluruh umat Islam. Dan dengan kegigihan mereka dan para dermawan, sehingga hari ini kita telah berjaya menghimpunkan sehingga 12.8 juta. Artinya yang menonton masih lagi peluang untuk membina rumah di syurga, istana di syurga yang bukan terbuat daripada konkrit tetapi terbuat daripada zamrud, permata paling cantik pada saat kita mengeluarkan. Sebab kompleks masjid ini hanya memerlukan sekitar 3.9 juta sahaja lagi. Jadi jumlah ini perlu untuk peluang dibuka dan terbuka buat setiap orang, ya. Sebab kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini, cuba bayang, ya, kalau andai setiap satu sen yang kita berikan melalui saluran yang ada di sini akan dapat memberi sumbangan kepada membina masjid yang pada satu kali imam mengangkat takbir Allahu Akbar, 2,200 jamaah sederak mengangkat takbir Allahu Akbar dalam gema, akibat hasil daripada apa yang kita infakkan. Pembinaan bangunan wuduk, pengurusan jenazah, tempat letak kenderaan,
bilik pengajian ilmu yang berterusan, syiar menara pada pembinaan menara untuk dilaungkan azan, hatta kita meletakkan bagi kuartus penginapan 4 tingkat bagi semua yang mengendalikan masjid ini, insya-Allah. Maknanya ini memang sebuah kompleks, bukan hanya sebuah masjid yang melengkapi keperluan masyarakat yang bukan dirancang untuk setahun. Bahkan insya-Allah dengan pembinaan yang kita nampak tadi, insya-Allah bertahan saya kira lebih daripada 100 tahun, dan pahala itu akan terus mengalir pada para dermawan sekalian, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kepada penonton, inilah masanya untuk kita sama-sama mengumpul saham akhirat kita, mengumpul saham akhirat buat ibu bapa kita dengan kita menyumbang sedikit daripada rezeki kita untuk menyiapkan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, insyaAllah. Jadi dengan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Zul Ramli yang merupakan Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra kerana sudi berkongsi satu platform kepada penonton untuk melaksanakan ibadat. Terima kasih Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Ayuh, sucikan jiwa dan harta dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan komplek Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang.